أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada halaman baru pada hari ini dengan surah baru, surah yang ke-42, surah Asy-Syura, surah yang amat penting untuk kita fahami, meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini. Dan pada hari ini sudah tentunya kita ingin terus bersama di hujung Ramadan ini, 10 hari yang terakhir pada 22 Ramadan ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Saya macam mana Ustaz? Ramadan kita dah di 10 hari yang terakhir ni. Masya-Allah, rasa sangat teruja untuk meneruskan baki Ramadan. Mudah-mudahan dapat terus pecut pada saat terakhirlah. Pecut Izal ya. Dan ini antara perkara yang penting untuk kita tuan-tuan ya, untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kurnia fadal untuk Lailatul Qadar ya, sebagai salah satu daripada tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan pada surah Al-Qadar dalam juz Amma, juz yang ke-30. Hari ini kita ingin melihat kepada halaman 483. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 483. Bermula daripada ayat yang pertama ya sehingga ayat yang ke-6 bercerita tentang wahyu dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengawasannya terhadap tingkah laku orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu, pada ayat 7 hingga 8 Al-Quran diwahyukan sebagai pemberi peringatan dan diteruskan pada ayat yang ke-9 dan 10 betapa Allah adalah pelindung dan pembuat keputusan yang perlu kita sama-sama kembali dan akui pada setiap masa. Kita baca dahulu daripada ayat 1 hingga 6 memulakan sesi kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan ini kita masih dapat ruang dan peluang Allah beri kepada kita berada pada bulan yang mulia Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan menjadi asbab yang kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dan yang paling penting kita sangat mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan maghfirah, keampunan daripada Allah, serta Allah Taala bebaskan kita daripada kemurkaan dan azabnya. Kita nak baca ayat pertama, ayat yang daripada surah Asy-Syura, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من
قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 6 daripada surah Asy-Syura, surah Makkiyah, yang maksudnya 2/3 daripada Al-Quran ini dipenuhi dengan surah Makkiyah yang menekankan tentang keimanan, tentang akidah yang betul dan juga berkaitan dengan akhlak, kerana daripada iman yang betul itu melahirkan akhlak. Dan kita akan lihat nanti antara akhlak yang ditunjukkan oleh makhluk yang amat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah malaikat yang menunjukkan akhlak yang baik yang kita akan lihat pada surah ini. Maka surah Asy-Syura ini, surah Asy-Syura adalah surah yang bermaksud mesyuarat. Mesyuarat Ustaz ya. Pentingnya mesyuarat. Kalau sebelum ni kita bincang surah Az-Zumar, surah Ghafir, surah Fussilat. Dalam surah Zumar itu kita kena berombongan Ustaz ya. Nak masuk syurga di atas dunia ini rombongan membaca Quran, rombongan yang suka solat, rombongan. Jadi kita kena fastabiqul khairat pada pelbagai amalan dan kita bersama dengan mereka yang berbuat amal ya kebaikan agar kita bersama rombongan ini bila masuk ke syurga zumara ya bersama-sama. Dan di dalam surah Ghafir itu bercakap tentang untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita perlu berjuang dan salah satu tanda bangkit dan berjuangnya itu diwakili oleh rajulun mukmin. Apabila beliau ada pangkat di peringkat Firaun di Mesir itu, tetapi beliau tidak ingin mengorbankan kebenaran, tidak ingin mengorbankan keampunan daripada Allah, maka bangkit untuk menegur kepada Firaun pada waktu itu. Dan diteruskan dengan surah Fussilat ya, surah Fussilat tentang penjelasan demi penjelasan tentang psikologi manusia, tentang kehebatan Al-Quran. Maka puncak kepada perkara ini diwakili oleh surah Asy-Syura, iaitu surah orang-orang Islam Ustaz ya. Dia bergabung untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperjuangkan apa nilai akidah iman yang ada, bukan masing-masing tetapi kita bekerja sama. Maka bermula dengan ayat yang pertama, huruf muqatta'ah ha mim. Dan dalam surah ini bukan sekadar pada ayat yang pertama, ayat kedua pun ada huruf muqatta'ah Ustaz ya. Menarik, dalam Quran surah ini ada lagi surah lain tak Ustaz yang ada huruf muqatta'ah pada dua ayat berbeza? Saya kira tak ada. Dia paling yang huruf muqatta'ah yang paling banyak ada 5. Antara salah satunya surah Syura dan surah Maryam. Tapi dalam surah satu je. Bagi 2 ayat. Ini dalam 2 ayat ya, satu ayat saja ya. Menarik, jadi antara perkara yang menarik Ustaz ya, maksudnya kalau kita tahu daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, bila huruf muqatta'ah ini kita ada sikap merendah diri, kita tak tahu, Allah yang tahu. Dan bila ada dalam 2 ayat, maksudnya kena mengakui 2 kali. Berkali-kali kena mengakui saya tak tahu. Kerana apa? Bila Allah
ingin memberi tahu sesuatu kepada kita, salah satu rahsianya ialah syura, Ustaz. Ya. Nah, dengan syura itu kita mengakui bahawa walaupun saya ada idea yang terbaik, tetapi tak sama dengan kita berbincang elok-elok kerana ada barakah daripada Allah, dan ini yang kita akan lihat dalam surah Asy-Syura. Jadi apabila tuan-tuan melihat huruf muqattaah dua ayat ini, yang pertama saya tak tahu, Allah tahu, yang kedua saya tak tahu, Allah tahu, dan sudah tentunya bila Allah suruh saya bermesyuarat, itu adalah password untuk orang Islam ini. Kalau semuanya bersatu, itu adalah hujah. Itu yang dinyatakan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, bahawa tidak mungkin orang Islam ini bersatu atas kemungkaran. Bila orang Islam ni bersatu sahaja, itu adalah hujah, panduan untuk kita meneruskan lagi perjuangan kita di atas kebaikan. Jadi itu ayat pertama dan ayat yang kedua. Dan bagaimanakah untuk kita mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akses kepada pelbagai ilmu Allah yang luas itu? Sudah tentunya pada ayat yang ketiga, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik, iaitu demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Al-Azizul Hakim, menurunkan, memberi wahyu untuk kamu wahai Muhammad, pada kita umat Nabi Muhammad dan juga orang-orang sebelum ini. Cara untuk mendapat akses ilmu daripada Allah ialah kembali kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat yang ketiga itu, perkataan ataupun sifat yang dinamakan nama Allah di situ ialah Al-Azizul Hakim. Mengapa? Salah satu komentar daripada Ibnu Ashur, dia menyatakan bahawa Al-Azizul Hakim, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Ustaz. Di hujung ayat-ayat tertentu itu, bila tengok Asmaul Husna, dia bukannya rawak, bukannya sekadar Al-Azizul Hakim, itu maksud begitu saja. Tapi maksudnya ialah Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Jadi kerana Allah perkasa, apa istilahnya kalau dalam bahasa kita, kalau kita nak pilih apa saja, lantak saya lah. Ini adalah hak Allah untuk memilih siapakah, pada siapa nak disampaikan wahyu. Pasal ada juga orang yang kata, mengapa pada Nabi Muhammad pula, mengapa Nabi Muhammad tu jadikan rasul, dia tu maksum, saya mengapa tak terpilih? Contohnya kan, kalau ada yang kata saya nak jadi rasul, macam kat Kelang ajaran sesat tu, kan, kalau dia tak puas hati mengapa Allah tak pilih dia, sebenarnya Allah punya pasal lah. Lebih kurang begitu. Allah ini Al-Aziz dan Allah ini Al-Hakim. Allah berkuasa, Allah boleh pilih siapa sahaja, dan Allah bijaksana. Kalau pilih kepada orang tertentu zaman ini, Ustaznya, sudah tentu tak tahan kot dengan cabaran apabila menjadi seorang rasul. Apatah lagi kita bercakap tentang nak jadi rasul itu berhadapan dengan orang Arab pula. Orang Melayu mungkin lebih lembut lagi lah berbanding dengan orang Arab yang mempunyai perangai macam-macam dan perlukan seorang yang kuat karakternya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keempat diceritakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah milik langit dan bumi, wa huwal aliyul azim, dan Allah ini maha tinggi dan maha hebat. Ini adalah pujian kepada Allah selain daripada Al-Azizul Hakim. Allah pemilik langit dan bumi. Mengapa perkara ini penting? Kerana bercakap tentang wahyu ini bukan sekadar Allah memimpin manusia yang kita ni saiz kecil je, Ustaz. Allah menguruskan pemilik kepada langit dan bumi. Jadi bila Allah beri wahyu kepada kita, sebenarnya Allah nak beritahu pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni terbukti, menguruskan langit bumi beratus ribu tahun ini tidak ada masalah. Jadi kalau kita tidak mahu ada masalah, kita perlu berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal aliyul azim. Allah yang maha tinggi, yang maha agung dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima adalah satu ayat yang menarik apabila kita ada penerangan tentang malaikah. Sebelum ini dalam surah Ghafir kita sudah pun melihat kepada malaikat ni, peranannya adalah untuk memohon keampunan kepada orang-orang yang beriman. Ayat 5 sekali lagi untuk kita ulang kaji, tapi kali ini ada sudut berbeza. Kita lihat tentang betapa malaikat berfungsi untuk membantu kita, insya-Allah. Ayat kelima, Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita sambung pada bacaan untuk memasak kembali ayat yang kelima. Mudah-mudahan menjadi mesej kepada kita semua untuk kita bila berada bulan Ramadan al-Mubarak ini, apabila Ramadan datang, diikat syaitan, dibuka pintu syurga, ditutup neraka dan sebagainya. Mudah-mudahan ini peluang kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba dan mendapat keistimewaan pada bulan yang penuh dengan istimewa ini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Sadaqallah. Subhanallah, hampir saja langit itu pecah daripada sebelah atasnya dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon keampunan untuk orang yang ada di bumi. Allah. Ingatlah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hampir saja langit, ya. Ayat yang kelima ini sebenarnya dicerahkan Ustaz, ya, pada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke dinyatakan oleh Imam Ibnu Ashur, ya, iaitu pada ayat yang ke ataupun oleh Imam Qurtubi pada ayat 116 surah Al-Baqarah, ya, bahawa pecahnya langit hampir pecah itu salah satu sebabnya kerana apa? Perkataan orang musyrik yang menyatakan dan mereka berkata Allah mempunyai anak, ya, hampir pecah. Yang disampaikan dalam ayat ini, satu, hampir pecah kerana kebesaran Allah, tapi hampir pecah itu juga kerana ada perkataan-perkataan daripada bumi yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman kita lah Ustaz, ya, kalau ada orang kutuk kepada sultan raja pun adalah, ya, pasukan polis ke pasukan tentera ke yang akan mengambil tindakan kerana ia melambangkan kepada tidak menghargai kepada pemimpin, ya. Dan ini bukan sekadar pemimpin, ini adalah pencipta kita sendiri, ya. Sudah tentunya perkataan yang tidak layak, ya, seorang anak bila dia mengutuk ayahnya pun, ya, mengutuk maknya pun, orang akan rasa ini apa ni, kan? Ayah mak mungkin ada masalah ataupun mungkin sesuatu yang tidak kena, tetapi bila anak mengutuk pada mak ataupun ayah, itu tandanya anak ini ada masalah yang besar, ya, sehingga kan orang pun akan merasakan sesuatu yang tidak kena pada si anak itu sendiri. Lebih daripada itu, walillahil mathalul a'la, bila bercakap tentang takadus samawati yatafattarna min fawqihinna, iaitu hampir saja langit itu terpecah, ya. Kerana apa? Kerana Allah ini adalah maha tinggi dalam ayat keempat, maha hebat, tetapi ada orang yang rasakan bahawa Tuhan tak payah, ya, tak payah ikut cakap Tuhan, dipandang enteng, malah dia rasakan bahawa tak perlu Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan perkara ini saya ingatkan mungkin sukar kita dengar Ustaz, ya, tetapi ketika saya bercakap dengan kawan saya yang akhirnya memilih untuk membunuh diri tersebut, memang perkataan-perkataan dia itu macam orang yang tak berapa betul di hujungnya itu, ya, sanggup untuk menyatakan bahawa Tuhan tak wujud, kalau Tuhan wujud itu Tuhan ini macam-macam dia mengutuk itu. Jadi saya kata subhanallah, memang ada manusia di atas muka bumi ini, bukan zaman dulu, ya, zaman sekarang yang pernah masuk Islam, tetapi bila merasakan bahawa dia lebih hebat daripada segala-galanya, maka dia menjadi Tuhan dan akhirnya menidakkan Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi apakah tanda? Tanda kepada makhluk yang paling dekat dengan Allah, amat dekat dengan Allah, malaikat. Wal malaikatu yusabbihun, ya, yang pertama malaikat ini bertasbih dan juga memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tasbih ini didahulukan berbanding dengan tahmid dalam ayat ini? Ya, dinyatakan di dalam di kalangan ulama tafsir, dia menyatakan bahawa oleh Ibnu Ashur, mengutamakan tasbih atas tahmid dalam ayat ini menunjukkan bahawa mensucikan Allah. Tasbih ini kita beri sifat-sifat positif, menyucikan Allah itu adalah perkara yang lebih utama daripada memuji Allah. Dalam puji ini bila kita dapat nikmat Ustaz, ya, ataupun orang lain dapat nikmat, tapi sebelum kita puji, kita kena sucikan Allah dahulu daripada segala kekurangan-kekurangan yang ada, kerana itulah dimulakan dengan tasbih, ya. Tasbih kemudian barulah memuji pada Allah, barulah puji itu adalah puji yang original,
yang betul daripada hati kita, yang bukannya hanya kerana kita nak puji di peringkat mulut kita sahaja. Jadi ini tugas ataupun apa yang dibuat oleh malaikat, bertasbih, bertahmid, dan yang keduanya sentiasa memohon keampunan kepada siapa yang ada di bumi. Itu sebabnya perbincangan tentang perkara ini oleh imam, salah seorangnya bercakap tentang perkara ini, Imam Tabari. Ya, dia menyatakan mereka memohon ampunan kepada Tuhan mereka bagi dosa-dosa penduduk bumi, menunjukkan orang yang makin dekat dengan Tuhan, apakah tugasnya? Makin menyayangi dan mendoakan keampunan untuk orang lain. Jadi kalau kita tuan-tuannya ambil pelajaran daripada ayat wa yastaghfiruna liman fil ard, daripada para malaikat ini, apabila seseorang itu makin bertasbih, makin bertahmid, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi? Kita adalah jadi orang yang cepat memaafkan. Ya, bila ada orang kutuk kita, buat silap dengan kita ataupun berkira-kira dalam hidup, tak apalah. Kan? Biarlah, ya, saya mohon Allah tolong ampunkan. Ibu mohonkan keampunan untuk anaknya. Ayah mintakan keampunan daripada Allah malam-malam kita bangun 10 hari terakhir ni Ustaz, ya. Bukan sekadar untuk kita, tetapi untuk keluarga, untuk mak ayah kita, kerana itu adalah tanda bahawa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan hafizah, iaitu maksudnya menjaga, memelihara. Inilah yang kita akan lihat di dalam ayat yang ke-6, bila ada di kalangan manusia yang mengambil selain daripada Allah sebagai aulia, tetapi Allah menegaskan Allahu hafizun alaihim. Selama hari ini Allah memang menjaga oksigen, menjaga keselamatan, jaga, tetapi ada orang yang tidak berhati perut ataupun tidak bersyukur. Akhirnya apa yang dibuat? Dia bertawakal kepada selain daripada Allah, dia mengambil aulia, pelindung selain daripada Allah, padahal sebenarnya semua itu tidak pun sehebat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal, Hamim Ain Sin Qaf. Bagaimana kata Ustaz Fas, walaupun kita tidak mengetahui makna secara tepat, hakikatnya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Ini adalah sebahagian daripada mukjizat Al-Quranul Karim. Namun kita beriman dan kita cuba baca sebagaimana ia diturunkan, baca dengan betul, dan kita menjadi orang yang rendah diri. Banyaknya kita tak tahu apa yang ada di sisi kita ini hanya sangat sedikit berbanding. Sebab itulah ilmu Allah sangatlah luas. Marilah sama-sama kita merendah diri. Apatah lagi kita berada pada bulan yang mulia ini, banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, sebelum kita nak bahagian kedua, surah Asy-Syura ini sangat menarik kerana ada perkataan Quran dan Arabiyah lagi sekali. Lepas tu ada Ummul Qura di situ. Kita nak dengar Ustaz Fas tadabbur. Kita ambil sikit tajwid pada Hamim Ain Sin Qaf tadi. Kita lihat slide tadi. Contoh dalam surah Asy-Syura,
Ha mim ain sin qaf. Sempurnakan bacaan huruf pembukaan surah. Dah 2 kali baca dah di awal tadi. Kemudian pasak lagi sekali selepas kita rehat ni. Ha mim ain sin qaf. Ha 2 harakat lah. Mim tu dibaca 6. Semua tu di atas tu ada tanda mat kan. Atas mim, atas ain, atas sin, atas qaf tu ada tanda mat yang mana keempat tu dibaca dengan 6 harakat belaka. Maknanya mim tu 6 harakat. Tambah ain 6 harakat 12. Tambah sin lagi 6 harakat 18. Tambah lagi qaf jadi 24 harakat pada ha mim ain sin qaf saja. Tak termasuk ha lagi. Maka kita sempurnakanlah bacaan ini. Tapi boleh wakaf ya. Boleh wakaf. Tadi saya baca dengan wakaf. Kemudian saya baca dengan sambung. Itu boleh belaka, tidak ada masalah. Yang penting kita baca dengan kadar mak dia. Sebut nama huruf itu. Ha. Mim. Matikan mim tu dengan mim. Ain. Cuma pada ain ni kita boleh baca dengan 4 harakat jugalah. Kalau tak boleh baca 6, boleh baca 4. Sebab dia nisbah kepada maklin. Ain. Ain ya nun. Bagi atas. Ya mati. Jadi dia jadi maklin. Maklin maka nisbah pada maklin, situ qiraat kita juga boleh dibaca dengan 4 harakat. Ain. Bukan ain dah masuk nun ya dulu mati. Ain. Itu suara ya. Dah habis 4 ataupun 6 harakat pada ain, barulah masuk nun. Ain. Masuk nun tu. Kemudian si ya dulu, sin ya bagi bawah. Sin habis 6 harakat baru masuk nun. Sin baru masuk nun. Dan dia ada ikhfa berjumpa dengan qaf. Sin qaf tu 6 harakat lah seperti biasalah. Mim juga. Ain saja ada pilihan. Selain pada 6 boleh baca dengan 4. Itu huruf-huruf pembukaan surah. Ustaz Hafaz. Okey, baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir bagaimana membaca Ustaz ya, dan penting kita memahami dengan tepat seperti tadi Ustaz beritahu ain sin qaf tadi tu maksudnya 4 ataupun 6 tadi kan. Jadi kalau katakan ain tu dia ada nun kat ujung tu kan. Jadi nun bertemu dengan sin tu dia kena ada dengung ke tak ada tu? Dia ada dengung. Ada Dia dengung. akan jadi seperti kita belajar nun mati. Jumpa dengan sin ikhfa juga. Ikhfa kena ada, dan sin pun nak bertemu qaf pun Betul. ikhfa juga. Masya-Allah. Jadi kena tepatlah tu kan. Kalau tidak kita ain sin qaf dia tak ada dengung tu dia lain Sabar. Ini dah nak boleh bincang panjang mu. Tajwid. Bincang panjang tu. Mana tak tahu lah. Ya, betul. Makna tak tahu betapa di dalam sesuatu yang tak tahu pun ada ilmu. Allah kan. Allah. Jadi betapa jangan sampai kita ni menyatakan kita tahu pada benda yang kita tak ada ilmu. Subhanallah ya. Ini antara perkara mukjizat Al-Quran yang kita belajar pelbagai sudut yang kita boleh ambil daripada ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita ingin meneruskan ya ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Namun sebelum itu kita pergi kepada ayat yang ke-6. Di hujung itu Allah menyatakan ya ayat yang ke-6 walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya Allah memberi komentar kepada mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai aulia, sebagai pelindung ya, tempat yang disembah ataupun menjadi rakan rapat ya. Allah bawakan ayat ini selepas di hujung ayat 5 tadi ala innallaha huwal ghafurur rahim ya, betapa Allah ini adalah amat hebat ya, dan Allah ini adalah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kerana kalau nak ikutkan Ustaz ya, disebabkan takadu samawati yatafattarna min fawqihin ni, maksudnya kalau setiap kali saja ada orang yang berbuat syirik, hancur kita punya langit kita. Kan? Kita tak ada langit, kita tak ada matahari dah. Berantakan matahari disebabkan apa? Ada orang-orang yang mengucapkan perkataan yang syirik kepada Allah Subhanahu taala. Apatah lagi pada hari Christmas Ustaz kan, yang menyatakan Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya itu. Tetapi di hujung ayat 5 itu Allah menyatakan ala, sesungguhnya ya, innallah, sesungguhnya Allah, huwa, dia. Banyak lagi penekanan taukid dekat situ nak menunjukkan bahawa Allah ini Ghafur, Maha Pengampun, beri peluang kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini, sila kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tetap menyayangi asalkan selagi hayat di kandung badan
selagi masih lagi boleh bernafas, ambil peluang untuk bertaubat kembali pada Allah, pasal malaikat sudah memohonkan keampunan. Tetapi jangan sampai orang lain mohon keampunan, orang yang bersalah itu tidak minta ampun. Ustaz, macam ayah mintakan ampun untuk anak dia, tapi anaknya buat dek je, tak nak sembahyang, tak nak puasa. Jadi orang-orang ini tidak mendapat manfaat daripada istighfar daripada ayah, daripada ibu ataupun daripada para malaikat yang sentiasa mengucapkan istighfar. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 itu Allah menyatakan Allah penjaga, hafizun alaihim. Selama ni Allah dah jaga. Wa ma anta alaihim biwakil. Bagi nabi tak payah mengawasi, tak payah tengok mereka, sampaikan sahaja agar ianya menjadi sebagai satu semangat, tidak menjatuhkan motivasi nabi ketika menyampaikan wahyu. Apa lagi nasihat daripada Allah SWT untuk nabi dan juga untuk kita dalam peranan menyampaikan mesej. Ayat ke-7 hingga 10 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, jom kita sambung bacaan kita sempena Ramadan al-Mubarak. Kita masih lagi ada ni, sama-sama kita alunkan al-Quran penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga niat kita, mudah-mudahan kita dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-7 hingga ayat 10. Jiharkah insya-Allah, walaupun tak raya lagi, lagu saja jiharkah. Lagu saja insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 untuk menyambung apakah lagi yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita umat Nabi Muhammad. Apakah tugas, ya? Allah menyatakan wa kadzalika auhayna, ya, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quranan Arabiyya, ya, Quran dalam bahasa Arab. Ini sudah pun kita lihat dalam surah Yusuf, dalam surah Fussilat, betapa Quran disampaikan dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain.
Kita tengok terjemahan boleh ustaz ya, kita baca terjemahan, kita baca pelbagai perkara, tetapi yang original bahasa Arab yang kita baca sekarang ini amat penting kerana bahasa Arab ini ada fungsi yang tersendiri. Betul. Ya, kalau dalam surah Yusuf itu la'allakum ta'qilun, kerana ia menyebabkan kita ini boleh berfikir, menaikkan taraf berfikir kita, akal kita ini akan optimum bila kita menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu tengok terjemahan ustaz ya, kita tengok perkataan contohnya wa kadzalika, contohnya pada ayat yang ke-7 ini, dan demikianlah. Kita tak tahu apa maksudnya tu. Tapi kalau wa kadzalika ini disambung dengan wa auhaina itu kalau terjemahkan kami wahyukan, tapi bila Allah nyatakan auhaina ini kami telah wahyukan, madhi. Bila madhi itu adalah maksud yang tersendiri berbanding dengan mudhari', sama ada past tense ataupun continuous tense. Ini kita akan tengok salah satunya pada ayat ke-10 yang ustaz baca sebentar tadi, iaitu perkataan tawakkaltu madhi dalam past tense tapi uni dalam bentuk mudhari'. Apa rahsianya nanti kita tengok di hujung nanti ustaz ya, insya-Allah. Jadi di situ dalam bahasa Arab ini dia ada kod-kod rahsia, dan bila kita ada bahasa Arab, bagi tuan-tuan ya, kalau ada kesempatan belum pernah belajar bahasa Arab, cari cikgu. Ya, lepas Ramadan ini cari cikgu belajar bahasa Arab, kerana orang yang berbahasa Arab ustaz ya, dia berbeza cara apa istilahnya psikolinguistik. Psikologinya berbeza dengan orang yang boleh berbahasa Melayu sahaja ataupun berbahasa Inggeris sahaja. Itu sebabnya kalau macam seorang penceramah kan, kalau dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini saya nak berceramah kan. Tapi kalau dia tukar bahasa Inggeris saja, dia dah lain dah. Pasal bahasa Inggeris ni dia punya psikolinguistik dia stylo. Dia bersifat enterprising. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to share. Dia lain. Orang dengar pun dengar macam muka Ustaz Fas tadi. Ya. Jadi itu psikolinguistik ini kajian tentang psikologi bahasa, dan orang yang ada bahasa Arab adalah orang yang bersifat objektif. Orang yang bersifat objektif pasal bercakap tentang haqiqah ya, hakikat dalam bahasa Melayu. Bagi orang Melayu ialah hakikat ni saya tak dapat menerima hakikat. Dia kadang-kadang ada berbentuk emosi. Tapi haqiqah ada kaitan dengan perkataan al-haq, ada kaitan dengan nama Allah. Jadi dengan orang Arab ni dia boleh bergaduh betul-betul, akhirnya sallu ala nabi ataupun ittaqillah. Dia bersifat objektif ya kepada kebenaran berbanding dengan melayan perasaan ataupun kadang-kadang terasa hati, patah hati disebabkan ketika berbeza pendapat. Jadi itu kesan psikologi bila kita berbahasa dengan bahasa yang berbeza. Baik. Apakah peranan Al-Quran dalam bahasa Arab ini? Yang pertama, memberi nasihat. Litunzira ummal qura. Ya, memberi nasihat. Ummal qura ini merujuk kepada capital ya, ibu kota iaitu Mekah. Mengapa difokuskan kepada Mekah, bukannya di Taif dahulu ke di tepi-tepi bandar-bandar di lain, di Jeddah dan bagaimana maksudnya? Rupa-rupanya ini adalah strategi dan strategik dalam menyampaikan sesuatu mesej kebaikan. Kita pergi kepada bandar, kita pergi pada center, dan kemudian waman haulaha dan sekitarnya. Sekitarnya itu boleh saja dia bercakap tentang kawasan Madinah, kemudian di Timur Tengah, kemudian dia terus sampailah kepada waman haulaha, itu merujuk kepada Malaysia ataupun Indonesia, Brunei, Amerika Syarikat. Tetapi senternya itu adalah bukan Washington, tetapi senternya itu adalah Mekah. Sebagaimana kita bila kita menghadap Kaabah ustaz ya, fokus kepada Mekah itu nak beritahu kepada US, kepada mana saja negara yang ada, Ukraine ke apa lagi ustaz, daripada Rusia ke, nak tunjuk hebat kami tetap mengiktiraf bahawa kapital ataupun ibu kota utama adalah Makkahul Mukarramah. Ya. Jadi walaupun kita ni kadang-kadang tak berani, tetapi bila kita menghadap kepada Makkahul Mukarramah itu tanda bahawa kita mengiktiraf ibu kota yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, peranan Al-Quran. Yang kedua, memberi nasihat tentang yaumal jam' la raiba fih, iaitu hari dikumpulkan manusia yang tidak ada keraguan. Bila kita berada pada hari pembalasan pada hari kiamat. Jadi satu, beri nasihat kepada orang-orang di ibu kota agar mereka cakna dan buat perubahan. Yang keduanya ialah agar mereka fikir
fikir panjang. Adakah nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang istilahnya fariqum fil jannah, satu kumpulan di jannah, dan satu lagi adalah sa'ir, iaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peranan nabi, ini peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dekat dengan al-Quran, makin kita memberi nasihat, Ustaz. Ya, bukan semestinya ceramah di TV sahaja guna mikrofon, tapi di rumah, ya, di tempat pejabat kita ingatkan bahawa kita ada sumber wahyu untuk kita jadikan sebagai panduan, pasal kita nak bahagia di sini, bahagia di jannah. Bukannya bahagia di sini tapi sampai di sana semak rupa-rupanya apa yang dibuat tidak berteraskan kepada Quranan Arabian. Pada ayat yang ke-8, walau sya Allah, ya, kalaulah Allah nak ni la ja'alahum ummatan wahidah. Allah jadikan semua manusia ni satu umat, tetapi Allah kata Allah masukkan siapa yang dikehendakinya kepada rahmatnya. Ya, Allah masukkan manusia kepada rahmatnya apabila seseorang itu bersifat adil, mengambil Quran sebagai panduan. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim tidak ada pelindung, tidak ada pertolongan. Kerana apa? Kerana mereka tidak menghargai kepada Quranan Arabian. Ayat yang ke-9 kita nak baca sekali lagi untuk sama-sama kita lihat apakah isi kandungan daripada Al-Quran itu. Salah satunya memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-9 kita ulang sekali lagi. Baik, jom kita baca ayat ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pelindung kita pada ayat ini. Jika kita lihat maknanya, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Moga-moga Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya rabbal alamin. Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadr ataupun malam Al-Qadar, dan kita bersedia pada malam tersebut untuk melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan, walaupun itulah hebatnya Islam, agama ini kerjanya sedikit tapi upahnya begitu besar. Tidak ada manusia yang boleh beri upah sebanyak itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-9 kita baca mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitanir أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه وهو على كل شيء قدير. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-9 menjelaskan ada orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai aulia, tetapi Allah memperkenalkan Allah ini al-wali, Ustaz, ya. Allah sentiasa melindungi. Dan yang keduanya, Allah menghidupkan, sentiasa menghidupkan yang mati. Dan yang pastinya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz cakap pasal Lailatul Qadar tadi. Betul. Ada perkataan qadir kat sini, Ustaz. Maksudnya Allah ini amat berkuasa atas tiap-tiap syai', ini perkara kecil pun. Dan apa yang berlaku pada setahun ke depan ini, Allah berkuasa. Dan kalau Allah bagi kita Lailatul Qadar, Ustaz, ya, maksudnya malam ketentuan. Qadar ini maksudnya sempit, ketentuan dan power, ya, yang berkuasa, qadir. Jadi apabila Allah beri Lailatul Qadar, maksudnya kita dapat apa? Kita dapat ketentuan yang power, ya, yang berkuasa daripada Allah. Dan lebih daripada itu, mengapa dinamakan qadar itu sempit? Kerana malaikat berduyun-duyun pada malam tersebut untuk menyaksikan apa tugas pada tahun akan datang, dan moga-moga tertulis kebaikan untuk kita pada tahun yang akan datang. Kalau dipanggil Allah pun dipanggil dalam ketentuan qadar yang baik yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-10 Allah menyatakan apa jua yang kamu selisihkan berkenaan agama, keputusannya semuanya milik Allah. Tawakkaltu wa ilaihi unib, di hujung itu, ya, diajarkan kepada kita apa-apa kita buat madhi, Ustaz, ya. Tawakkaltu itu orang nak terima tak terima, kita awal-awal lagi tawakal, ya. Tetapi unib ini mudhari', maksudnya kita kena daripada sekarang ke depan kita terus kita kembali bertaubat, jangan putus bertaubat. Tapi kita tahu tawakal ini sumber penting. Kalau orang terima tak terima,
kebergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita banyakkan tasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin untuk mendapat keampunannya, kerana inilah yang dibuat oleh para malaikat dalam ayat yang kelima. Kemudian kita tidak mencemari amal dengan perkara sia-sia, kerana Allah sentiasa memerhati kepada apa yang dibuat oleh hamba-Nya. Dan ketiga, tidak mencari perlindungan selain daripada berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di bulan Ramadan ini ya Allah. Berkatkanlah kami bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami beramal sehingga akhir Ramadan ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami beribadat pada malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ya Allah. Berikanlah kelebihan kami pada malam tersebut ya Allah. Kuatkanlah diri kami ya Allah. Berikanlah kepada kami fokus khusyuk dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang dimerdekakan daripada api neraka ya Allah, seterusnya masuk ke syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan hidupan dunia ya Allah, dan berikanlah kebaikan kepada kami di hari akhirat ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada azab neraka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir, dan kita terus ingin beramal pada 10 hari yang terakhir ini, tuan-tuan sekalian. Salah satu peluang platform adalah dengan tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang, kerana kita harapkan sumbangan tuan-tuan pada hari ini harapnya diganjarkan sehingga lebih daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time untuk halaman seterusnya, surah Asy-Syura, surah untuk kita bergabung membina menuju kemenangan. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.